Sekejap cikgu record. Okey, baik. Okey, so cikgu recordkan kelas kita pada malam ini untuk tontonan semula. So nanti kamu boleh tonton semula di mana? Di YouTube channel cikgu. Pergi ke YouTube channel cikgu, Cikgu Rafi Sejarah. Pergi ke YouTube, type Cikgu Rafi Sejarah, kemudian pergi ke playlist. Di situ akan ada kita kata kita ada iaitu pergi kepada playlist Geografi Tingkatan 2 dan kemudian daripada situ kamu boleh lihat senarai video-video. Cikgu ingat ada lebih kurang dalam 70 video. Cari yang bertajuk Geografi Tingkatan 2 2023. Itu the latest one. Itu yang terbaharu. Baik. So, kita akan meneruskan pembelajaran kita hari ini untuk topik seterusnya iaitu topik jarak. Jom kita tengok jarak. Baik. So, so kalau kita lihat di sini, iaitu jarak. Apa itu jarak? Jarak ini ialah ukuran jauh. Ya. Ukuran jauh di antara satu tempat dengan tempat yang lain. Maknanya contohnya macam apa tahu? Macam kita sekarang ni lah. Macam cikgu. Cikgu sekarang berada di Subang Jaya. Kamu semua kat mana? Kamu semua kat mana? Cuba bagi tahu. Tulis kat dalam Zoom chat. Kamu semua kat mana sekarang? Lavinesh kat Kelompang. Cikgu rasa Kelompang dengan Subang Jaya lebih kurang dalam 140 km. 140 km. Bukit Jambul, Pulau Pinang, 300 km. Kalau ada yang kata di Selangor, Taiping, Saint Dufan, Taiping Perak, itu dekat 400. 7-Eleven Melaka, boleh kat Melaka. Okey. Ada yang kata kat Ipoh, itu dah 100, bukan 200 km. Jadi, jarak di antara cikgu dengan kamu, itu dipanggil sebelah rumah cikgu. Itu dipanggil jarak. Iaitu ukuran jauh. Ya, ukuran jauh di antara satu tempat dengan tempat lain. Dan jarak ini biasanya diukur dengan dua cara. Iaitu sama ada jarak yang mutlak atau jarak relatif. Kena kenal ni. Apa itu jarak mutlak, apa itu jarak relatif. Jom kita tengok. Jarak mutlak ialah jarak yang dinyatakan, maknanya jarak yang ditulis dalam unit. Seperti meter atau kilometer. Meter atau kilometer. Dan jarak ini dia tetap dan tidak berubah. Ni meter, maknanya dia fix. Dia memang kat situ je. Meter atau kilometer. Contoh, jarak dari Ipoh ke Bidul adalah 66 kilometer. 66 kilometer itu adalah jarak yang mutlak. Jarak yang mutlak ataupun kita kata sebagai jarak yang absolute. Absolute distance. Jadi jarak yang mutlak. Tetapi kalau jarak relatif, yang ini jarak berdasarkan kos dan juga masa. Jarak berdasarkan kos dan juga masa. Dan ianya tidak tetap. Tidak tetap dan berubah-ubah berdasarkan jenis pengangkutan. Jenis pengangkutan. Contohnya, kalau tambang bas. Ni cara ukur Ya betul, cara ukur. Sebab jarak ni, dia ada banyak cara ukur. Kalau cara ukur ikut meter, kilometer, itu jarak mutlak. Tapi kalau diukur jarak itu melalui tambang bas, melalui kos atau melalui masa, dia berbeza-beza. Contohnya, kalau kita lihat tambang bas dari Ipoh ke Bidul RM6.60. Ini maknanya jarak
berdasarkan kos. Yang ini jarak berdasarkan kos. Kos iaitu tambang lah. Dan kalau katakan masa perjalanan pula. Masa perjalanan dari Ipoh ke Bidut. Masanya adalah 1 jam 10 minit. Maknanya jarak relatif akan diukur mengikut kos dan juga mengikut masa. Ikut kos tambang dan juga ikut masa. Dan kalau kita lihat, ikut kos dan masa ni dia berubah-ubah. Dia tidak tetap. Kalau naik bas memanglah RM6.60 cikgu, betul? Cuba kalau naik Grab. Kalau naik Grab tu mungkin cecah RM20 atau RM30. Kalau naik teksi mahal lagi. Kalau naik kereta sendiri kena isi minyak. Isi minyak berapa ringgit? RM20. Macam tu. Jadi jarak relatif ni dia berbeza-beza, berubah-ubah. Macam tu juga kalau dengan kereta. Masa perjalanan dengan kereta 1 jam 10 minit. Kalau naik motor mungkin 1 jam 30 minit. Kalau naik bas mungkin lambat lagi 2 jam. Okay, jadi jarak relatif boleh diukur mengikut kos dan ikut masa. Tapi kalau jarak mutlak mesti ukur mengikut meter atau kilometer. Jadi itu tetap dan tidak berubah. So ini yang dipanggil jarak. Jarak. Ukuran jauh di antara satu tempat dengan tempat yang lain. Dan bagaimanakah jarak mutlak dan jarak relatif dapat ditentukan? Soalan dia, jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak, kita boleh ukur menggunakan, macam cikgu cakap hari itulah. Dalam kelas geografi, kalau kamu pergi sekolah nanti, dalam kelas geografi mesti ada alat-alat seperti apa? Kamu mesti ada set geometri. Ingat bukan saja dalam kelas cikgu, dalam kelas geografi kat sekolah nanti kamu kena ada set geometri ini. Jangan hilangkan. Dan dalam set geometri ini pastinya akan ada alat-alat seperti mesti ada pembaris dan juga mesti ada jangka tolok. Jangka tolok ni maknanya yang mana cikgu? Yang dua-dua tajam. Yang dua-dua tajam tu ini dipanggil jangka tolok. Untuk mengukur jarak. Itu penting. Jadi, pastikan nanti bila naik sekolah, pastikan kamu ada set geometri ni. Murah je pun. Set geometri ni. Baik. So, contohnya, kalau kita lihat di sini, jarak mutlak. Rumah Yusrita, Adeline dan Kavita dari sekolah. Yang ini sekolah. So, kita tahu daripada sini, dia ukur daripada tengah-tengah ni, sampai rumah Adeline. Kalau rumah Adeline, dia tengok berapa? Ini bermakna, kalau diukur, dia dapat 5 cm. 5 cm. Bila 5 cm, macam mana cikgu tahu 5 cm? Sebab cikgu tengok skala. Kita tengok skala yang ini. Ini kegunaan skala. Skala ni 1 cm mewakili 1 km. Maknanya kalau di sini 5 km, bermakna panjangnya 5 cm. 5 cm. Satu lagi iaitu daripada sekolah pergi ke rumah Kavita. 8 km. Itu di atas bumi. Kalau di atas kertas, bermakna ini adalah 8 cm. 8 cm. Begitu juga dengan yang daripada sekolah ke rumah Yusrita. 2.5 km. Bermakna di sini adalah 2. Kalau ikutkan dia adalah 2.5 cm. 2.5 cm. Jadi, dia memang berbeza-beza. Tapi kita dah tahu skala dia kan. 1 cm mewakili 1 km. Jadi, ini yang kita kena faham. Ini yang kita kena faham. Yang ini contoh jarak mutlak. Kalau jarak relatif, ini dia.
Nampak tak? Jarak relatif ni dia memang berbeza-beza. Memang berbeza-beza. Contohnya, kalau rumah Yusrita 2.5 kilometer. Okey, jarak mutlak. Okey, kita tengok jarak mutlak 2.5 kilometer. Okey, rumah Adeline 5 kilometer. Dan rumah Kavita 8 kilometer. Kemudian, kita tengok dia punya jarak relatif. Kalau jarak berdasarkan kos, kalau naik teksi daripada sekolah pergi ke rumah Yusrita RM5. Kalau naik teksi pergi ke rumah Adeline RM10. Kalau naik teksi pergi ke rumah Kavita RM16 sebab dia makin jauh. Kan? Kalau naik bas RM1.50. Okey, kalau naik bas RM1.50 rumah Yusrita. Kalau Adeline RM3. Kalau naik bas pergi rumah Kavita RM4.80. Kalau naik basikal tak ada. Sebab tak kena tambang. Jadi sebab tu kosong. Sebab naik basikal tidak ada kena tambang. Kan? Cuma kalau naik basikal tu lamalah. Kalau berdasarkan masa ni kan. Jarak berdasarkan masa. Kalau naik teksi pergi rumah Yusrita ni 5 minit je. Kalau naik teksi pergi rumah Adeline 10 minit. Kalau naik teksi pergi rumah Kavita 16 minit. Kalau naik bas pergi rumah Yusrita 10 minit. Kalau naik bas pergi rumah Adeline 20 minit. Dan kalau naik bas pergi rumah Kavita 32 minit. Tapi kalau naik basikal memanglah tak ada kos. Tapi tengok masa dia. 20 minit kalau naik basikal pergi rumah Yusrita. Kalau rumah Adeline 40 minit. Tapi kalau paling jauh rumah Kavita 1 jam 4 minit. Naik basikal. Jadi masa juga akan berbeza. Nampak tak? Jadi kalau 8 kilometer, kalau katakan kamu tinggal di rumah Kavita. Kalau tinggal daripada rumah Kavita, jaraknya rumah Kavita 8 kilometer, okay, dari rumah dia ke sekolah, kamu semua prefer naik apa? Naik basikal, naik bas, ataupun naik teksi? Ataupun Grab. Mana satu? Teksi. Okey, lain. Teksi Okey, teksi mahal tu. Teksi mahal. Tambang dia mahal. Tapi kalau naik basikal sanggup tak? Basikal sebab lagi seronok. Tapi 1 jam tau. Naik basikal 1 jam. Tak apa ada aircon. Okey. Basikal pun basikal kena pasang kipas lah. Kipas kat depan. Kipas kat depan okey. Yelah tak ada aircon kan. Basikal tak ada aircon. Tapi basikal seronok. Kata Adif Ryan. Ya betul. Basikal lagi seronok lah. Okay, jalan-jalan. Doakan ada angin. Tak apa, doakan ada angin. Pun boleh Adif. Boleh. Jadi, okay, ya itu kalau kita lihat, itulah cara bagaimana jarak diukur. Okay, so itu yang kita kena faham bahawa yang bawah ini adalah jarak relatif. Okay, dan juga jarak mutlak. Okay, baik. So sekarang ni, okay, ramai yang telah lihat okay, tentang jarak, okay, jarak mutlak dan jarak relatif, dan juga kita telah lihat tentang skala-skala, iaitu skala lurus, skala penyata dan skala pecahan wakilan. Baik, ada soalan tak nak tanya? Tak ada juga. Tak ada lagi Vinesh. Okey, boleh faham ya? Tak ada Aidin. Okey, baik. Yang lain-lain ada soalan? Cadence nak tanya apa-apa? Tak ada? Tak ada okey. So, kalau tak ada, tak apa. Okey. Baik. Sebelum kita meneruskan, okey, cikgu terdengar azan. Okey, so kita berhenti sekejap untuk kita menghormati azan isyak. Sekejap 2 minit je. 2 minit sekejap ya. Okey, baik. So, kalau kita lihat, kita dah faham tentang skala. Kita juga dah faham tentang jarak mutlak dan jarak relatif. Jadi, kalau kita lihat di sini, okey, sebagai contoh, okey, soalan-soalan seperti uji diri ini. Kalau kita lihat uji diri ini, okey, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Jarak yang diukur
dalam unit meter atau kilometer dikenali sebagai jarak apa? Cuba tulis dekat Zoom chat jarak apa tu? Jarak yang diukur dalam unit meter. Okey, atau kilometer dipanggil jarak mutlak. Betul. Okey, bagus. So itu dipanggil jarak mutlak. Manakala jarak relatif diukur berdasarkan apa dan apa. Okey. Ya, betul. Okey, kos dan juga masa. Ini jarak relatif. Okey. So kalau ini kita dah tahu, soalan contoh macam 2 kan. Apakah perbezaan antara jarak mutlak dan juga dengan jarak relatif? Okey, apa perbezaan jarak mutlak dengan jarak relatif? Okey. Baik. Soalan ini boleh menjadi soalan struktur dan juga soalan dalam bentuk esei. Jadi soalan macam ni macam mana nak jawab cikgu ya? Ini cikgu bagi tahu. Okey, sekarang korang fokus betul-betul. Kalau soalan macam ni macam mana nak jawab? Okey, soalan macam ni kalau kamu nak jawab, kamu kena tengok kepada peruntukan markah. Maknanya berapa markah diberi untuk soalan ni? Contoh, kalau katakan soalan ini 4 markah. Contoh soalan ini contohnya 4 markah. Maka bermakna kamu kena plan. Kalau 4 markah, kamu bagi, kena bagi 4 isi. 4 isi. Iaitu kamu rancang lagi. 2 isi. 2 tentang jarak mutlak dan juga lagi 2 lagi tentang apa? 2 lagi tentang 2 lagi tentang jarak relatif. Begitu. 2 tentang jarak mutlak, 2 tentang jarak relatif. Baru kamu dapat 4 markah penuh. Jadi kamu nak tanya, mungkin kamu akan bertanya, cikgu, kalau nak cerita perbezaan antara jarak mutlak dengan jarak relatif ni, macam mana ni? Mana satu jawapan dia? Kalau kamu nak cerita tentang jarak mutlak, jarak relatif ini, kamu boleh cerita tentang, pertama-tamanya, kamu boleh cerita tentang, iaitu perbezaan jarak relatif dan juga jarak mutlak. Iaitu pertama sekali, perbezaannya apa? Perbezaannya yang ini. Jarak mutlak dinyatakan dalam unit. Meter atau kilometer. Tetapi jarak relatif berdasarkan kos dan juga masa. So di sini dah ada berapa? 1, sini 1. Dah ada 2 tadi. Kemudian dia juga jarak mutlak dia tetap dan tidak berubah. Manakala jarak relatif dia tidak tetap dan berubah-ubah berdasarkan jenis pengangkutan. Di sini dah ada 1 lagi dan sini dah ada 1 lagi point. So dah berapa ni? 4. Dah ada 4. So maknanya jarak mutlak ni ada 2 dan jarak relatif ni ada 2. So berapa total? 4. Macam tu lah. Macam tu. Dan juga mungkin kamu akan kata, cikgu, macam mana pula nak buat ayatnya, cikgu? Macam mana nak buat ayatnya? Baik. Ayatnya, kalau kamu nak bina ayat jawapan, mestilah menggunakan soalan tu. Menggunakan soalan tu tadi, iaitu apakah perbezaan antara jarak mutlak dengan jarak relatif? 2 isi 2 huraian. Boleh, tak ada masalah. Tetapi, kamu kena tahu bahawa yang ini huraian lah ni. Maknanya di sini, tetap dan tidak berubah ni, jarak yang ini adalah menjadi fakta dan yang tetap dan tidak berubah ini menjadi huraian. Manakala jarak berdasarkan kos dan masa ini adalah fakta dan juga dia tidak tetap dan berubah-ubah. Ini juga adalah huraian. So sama je. Fakta huraian sama je. 2 isi 2 huraian sama je.
Yang penting mesti 4. Ya, mesti 4. Sebab dah dapat 4 markah. Kalau nak 6 markah macam mana cikgu? Kalau nak, okey, kalau dia soalan tanya tentang 6 markah, maka kamu ambil tambahkan lagi bagi contoh. Tambahkan contoh sini 1 dan contoh di sini 1. Dapat 6. Contoh tak ada masalah. Kamu boleh buat contoh apa-apa pun tak apa. Contoh tak perlu semestinya ambil daripada buku teks, tak perlu. Contoh apa-apa pun tak apa. Contoh yang apa-apa pun tak apa, yang penting dia sama. Sama, iaitu merujuk pada jarak mutlak atau jarak relatif. Baik. Bagaimana nak menjawab soalan ini? Okey, nak menjawab soalan ini, okey, sekali lagi cikgu terangkan, okey, perbezaan. Kalau kita tengok kat sini, okey, kita tengok ayat soalan, apakah perbezaan antara jarak mutlak dengan jarak relatif? Okey, kamu kena ambil mula ayat ini dulu. Ambil yang ini. Ambil ayat soalan ini. Dan mulakan menjawab. Sebagai contoh, okey, sebagai contoh cikgu buatkan untuk kamu. Okey, cikgu buatkan. Baik. Perbezaan jawapan dia seperti ini, iaitu perbezaan antara jarak mutlak dengan jarak relatif adalah gitu. Jadi adalah dan kemudian masuk kepada poin yang pertama, iaitu apa itu jarak mutlak. Okay, apa itu jarak mutlak? So kamu boleh tulis, iaitu okey, perbezaan antara jarak mutlak dengan jarak relatif adalah jarak mutlak dinyatakan dalam unit meter atau kilometer. Titik. Lepas tu yang satu lagi macam cikgu. Tambahkan dengan penanda wacana. Manakala jarak relatif pula adalah jarak berdasarkan kos dan masa. Titik. Dia macam tu. Situ dah berapa ni cikgu? Sini dah 2 markah. 2 markah. Baik. Kemudian kamu sambung lagi, iaitu jarak. Jarak mutlak adalah tetap. Adalah tetap dan tidak berubah. Manakala kalau kamu tak nak, kalau kamu rasa pendek sangat dan nak sambung kepada fakta yang kedua, boleh. Ataupun huruf yang kedua. Jarak mutlak adalah tetap dan tidak berubah. Manakala jarak relatif adalah tidak tetap dan berubah-ubah. Berubah-ubah. Titik. So di sini apa dah? Sini dah ada another 2 markah. Jadi total dapat berapa? Dapat 4 markah. Iaitu yang ini 1, jarak relatif adalah jarak mutlak dinyatakan dalam unit meter atau kilometer 1. Jarak relatif pula adalah jarak berdasarkan kos dan masa 2. Jarak mutlak adalah tetap dan tidak berubah 3. Manakala jarak relatif adalah tidak tetap dan berubah-ubah 4. Cukuplah untuk dapat 4 markah. Senang tak? Senang tak? Senang. Senang Okey. So bagaimana yang lain? Ada yang tak faham ke? Ada tak yang tak faham cara menjawab soalan ini? Boleh faham boleh faham. Kalau boleh faham bagi tahu. Kalau tak faham tak apa, bagi tahu juga. Supaya cikgu boleh bantu kamu. Faham Baik, bagus. Ayu, falam falam. Falam kau. Okey. Baik. Bagaimana dengan selufan dan yang lain-lain? Faham Faham okey. Tak, korang jangan takut. Okey, dalam kelas online ni cikgu tak pernah lagi nak marah-marah orang kalau tak faham, tak ada. So don't worry. Faham? Faham pula. Danush kata beres boh. Okey, beres. Okey, macam-macam korang ni. Okey, so don't worry, tanya je Baik.
So, kita telah lihat soalan nombor 2 tadi. Apakah perbezaan antara jarak mutlak dengan jarak relatif? Baik. So, kita lihat di sini tentang bagaimana nak menentukan jarak sebenar menggunakan skala. Mengukur jarak sebenar menggunakan skala. Bagaimana untuk ukur jarak yang betul-betul? Menggunakan skala penyata. Contoh, bagaimanakah jarak sebenar di antara sekolah dengan rumah Faiz dapat ditentukan? Berapakah jarak sebenar di antara kedua-dua tempat tersebut? Macam mana ni? Macam ni. Kita nak cari jarak daripada sekolah pergi ke rumah Faiz. Tu rumah Faiz dalam peta ni. Jadi, apa yang kamu kena buat bermula? Tandakan X di sekolah. Tandakan X di sekolah dan juga di rumah Faiz. Sebab itu ada tanda X kat sini. Sekolah dan juga rumah Faiz. Sudah ada tanda X tu dulu. Bila dah ada dua-dua tu, kemudian lukiskan satu garisan lurus yang menyambungkan kedua-dua tanda X itu. Jadi sambunglah daripada sini, buat garisan lurus, pakai pebaris, ukur, sambungkan garis tu sampai ke rumah Faiz. Bila dah ukur macam tu, kemudian kamu ambil ukuran. Bila ambil ukuran, pastikan juga, ada beberapa perkara yang kamu kena pastikan. Contohnya, bila di sekolah, kena bermula dengan kosong. Ingat kena bermula dengan kosong. Kosong sentimeter tu di sekolah. Dan kamu akan baca, dia punya jarak sampailah dekat 11 rumah Faiz tu. Maknanya 11 sentimeter. Ya, sentimeter. Jadi, kalau kita lihat ayat pernyataan dia, jarak di antara kedua-dua tempat tersebut ialah 11 sentimeter. Skala peta pula ialah 1 sentimeter mewakili 1 kilometer. Nampak tak? Skala peta 1 sentimeter mewakili 1 kilometer. Jadi, bagaimana nak kira jarak sebenar? Jarak sebenar di antara sekolah dengan rumah Faiz ialah 11 cm tadi. 11 cm tadi darabkan dengan 1 kilometer. Maka kamu akan dapat 11 kilometer. Simple je. Simple je. Tak ada masalah kan? Just terus darab saja. Kalau 11 darab 1, 11 lah. Kalau dia kata 1 cm mewakili 2 km, 11 darab 2. Jadi bila 11 darab 2, jawapannya 22 km. Jadi itu pentingnya skala. Supaya dapat menentukan berapakah jarak sebenar. Ya. Dan kalau kita lihat, bagaimanakah cara untuk mengukur jarak di atas peta? Bagaimana nak mengukur jarak di atas peta? Apakah alat-alat yang dapat digunakan untuk mengukur jarak atas peta tu, cikgu? Jom kita tengok. Baik. Kalau kita lihat di sini, antara kalau jarak lurus macam tadi kan, yang ini. Jarak tu lurus saja daripada sekolah ni sampai rumah Faiz. Lurus. Tak ada bengkang-bengkok. Maka kita boleh terus ukur secara lurus, kita boleh ukur terus guna pembaris. Itu biasalah. Ataupun guna jangka tolok. Ya, ataupun juga jalur kertas. Jalur kertas. Jadi 3 alat ini boleh digunakan untuk mengukur jarak lurus. Jarak yang tidak ada bengkang-bengkok. Tapi sebenarnya ada juga jarak yang melengkung. Jarak yang melengkung. Maknanya jarak yang ada selekong-selekong. Jadi sungai atau jalan raya yang berliku diukur menggunakan apa? Menggunakan benang putih, menggunakan jalur kertas, ataupun juga guna pembaris. Maksudnya benang putih
jalur kertas akan kena guna sama-sama kena guna dengan pembaris. Pembaris saja tak boleh. Sebab nak ukur bengkak-bengkok tu susah. Jadi kena guna benang putih atau jalur kertas. Tapi mengikut kefahaman cikgu sebenarnya paling mudah menggunakan jalur kertas berbanding benang putih. Kerana apa? Kerana kalau guna benang putih, dia dah kecil. Susah nak tanda. Lepas tu dia bersimpul-simpul. Lebih baik guna jalur kertas. Lebih senang. Guna jalur kertas lebih senang sebenarnya. Tetapi bagaimana nak guna jalur, bukan jalur gemilang. Bukan jalur gemilang, tapi jalur kertas. Bagaimana nak gunanya? Okey, selepas ini kalau ada, cikgu tengah tengok, kalau ada kamera satu lagi cikgu akan pasang. Okey, kalau semuanya okey, sekejap lagi cikgu akan tunjuk macam mana nak guna jalur kertas untuk mengukur jarak yang melengkung. Korang nak tak? Nak tak? Nak tengok tak? Nak Cikgu record dulu. Okey, baik. So, korang dah ada jalur kertas. Penting untuk korang ada kertas Korang dah ada kertas belum? Dah ada kertas? Ada. Okey, baik. So, apa yang cikgu nak buat ialah sekarang ni ialah korang dapatkan selai kertas kosong macam ni. Okey, katakan kertas kosong macam ni. Baik, nak buat jalur kertas, mana dia punya kamera ni? Ni dia. Baik, nak buat jalur kertas mudah sahaja. Okey, iaitu cikgu akan depankan lagi lah. Okey, baik. Nak buat jalur kertas ini mudah saja, iaitu dengan cara apa tahu? Okey, iaitu kamu kena ada pembaris. Okey, di mana pembaris ini? Okey, kalau kita lihat pembaris ini kegunaan dia apa? Iaitu kita nak buat jalur kertas. So caranya macam mana? Okey, caranya macam ni. Korang lipat dua yang sebelah hujung tu. Okey. Dia tak perlu, dia besar seperti mana yang sesuai dengan kamu lah. Okey. Dia macam ni. Okey. Okey. Ini jalur, okey. Ini kamu dah lipat kertas hujung ni. Okey, dah lipat kertas hujung ni. Okey. Baik. Kemudian apa yang kamu kena buat iaitu kamu ambil pembaris ni tadi. Okey, ambil pembaris ini tadi dan kemudian kamu okey, koyakkan dia menggunakan pembaris. Macam biasalah korang buat. Biasa buat kan? Biasa buat kan, iaitu kamu koyakkan pembaris itu seperti ini, koyakkan kertas itu seperti ini. Nampak tak cikgu koyakkan? Okey. So okey. So dapatlah okey, kalau kita lihat di sini. Okey, baik, dapatlah jalur kertas ini. Ini jalur kertas. Okey. Ini jalur kertas. Sebelum tu korang dapat tak ni? Korang buat tak apa yang cikgu buat? Kalau dapat korang boleh dapat tak apa yang cikgu buat ni? Okey, ini jalur kertas. Okey. Baik. Okey, untuk jalur kertas ini bagaimana kita nak buat ukuran pakai ni cikgu? Okey. Macam mana kita nak buat ukuran pakai yang ini? Baik. Katakanlah kita akan ambil okey. Let's say lah. Kita akan lihat. Okey. Katakanlah biasanya jalur kertas ni kalau kita nak buat ukuran, kita nak buat ukuran jarak yang melengkung. Iaitu jarak melengkung tu, katakanlah jarak melengkung tu seperti ini. Okey, let's say lah jarak melengkung itu adalah jarak sungai seperti ini. Okey, baik. Okey, jarak sungai. Okey, katakanlah jarak sungai seperti ini Okey. Dan ini sungai. Okey. Okey, let's say ini adalah sungai. Okey, ini adalah sungai. Baik, so bagaimana untuk kita mengukur sungai ni cikgu? Okey, katakanlah sungai ini diukur daripada titik X ni. Okey, dekat ujung ni kita buat titik X ni. Okey, sampailah titik yang di bawah ini. Okey.
So, kita nak ukur jarak dia. So, daripada sini sampai sini. Macam mana kita nak ukur? Kita nak gunakan jalur kertas yang ada. Ya. Okay. So, macam mana jalur kertas nak gunakan ni? Okay. Korang tengok betul-betul. Sebab ini skill ni, kadang-kadang guru sekolah kamu pun tak ajar. Kadang-kadang lah kadang-kadang. Jadi cikgu ajarkan kamu seperti ini. Baik. Di jalur kertas ini, kamu tandakan satu tempat. Okey, seperti ini. Okey, sebagai tanda permulaan dekat sini sebagai tanda permulaan. Okey, so apa yang kita akan buat? Okey, iaitu kita akan ikut. Okey. So apa yang cikgu akan buat? Kertas ini, yang tanda ini, cikgu akan samakan dengan X ni. Okey, samakan dengan X kat sini. So ni X, ini tanda dia. So cikgu akan tandakan kat sini. So cikgu akan pegang. Okey, cikgu tekan. So kertas tu boleh berpusing tau. Kertas tu boleh berpusing. So cikgu akan gerakkan kertas ini mengikut bentuk sungai ni. Mengikut bentuk sungai ni. Okey, cikgu tekan. Ikut bentuk sungai, kemudian cikgu tangan kiri ni cikgu pegang. Bagi balik ya. Okey, cikgu pegang. Okey, kemudian dengan pegang itu, okey, yang ini pegang yang ini. Baik. Okey, so daripada sini sampai sini cikgu akan buat apa? Cikgu akan sampai ujung pun. Cikgu akan sampai kat tengah ni je. Okey, kat tengah ni, okey, cikgu tekan. Okey, cikgu tekan kepada jalur kertas itu, cikgu pusingkan dia. Cikgu pusingkan dia mengikut bentuk sungai itu tadi. Mengikut bentuk sungai sampailah ke hujung. So dekat sini cikgu ambil kat tengah-tengah. Okey, kemudian okey, cikgu tandakan, kemudian cikgu tekan lagi kertas tu, jalur kertas tu, cikgu pusingkan lagi. Ikut bentuk sungai itu tadi. Ikut bentuk sungai, pegang, ikut bentuk sungai sampai kat tengah-tengah sungai tu, okey, sampai dia nak corner tu kan. So cikgu tekan kat sini, kemudian cikgu pusing lagi kertas sampailah ke X. Sampailah ke sini. So sekarang cikgu dah dapat panjang daripada sini sampailah ke sini. So dah dapat panjang sungai tu. Bila dah dapat panjang sungai tu, cikgu akan ambil pembaris. Okey, contoh pembaris dan cikgu ukur mengikut sentimeter. Ya, sentimeter. So mana ada 5 kilometer kita tak tahu. Contohnya ni. So kita ambil, kita tandakan dekat kosong sini. Kemudian cikgu akan ambil, okey, sini dah 15 lah cikgu, lebih daripada 15 ni. Tak apa, kita tandakan je dekat 15 tu. Okey, 15 tu. Kemudian kita sambung lagi dekat sini. Berapa lagi balance dia tu? Balance lagi 3 cm cikgu. Bermakna kat sini dah 15. Okey, 15. Kemudian sambung sini lagi iaitu 3 cm. Bermakna berapa? 18 cm. Bermakna sini adalah 18 cm. Nampak tak? So dapat dah 18 cm. 18 cm kita darabkan dengan skala. Skala berapa? Mungkin skala 1 cm. Okey, 1 cm mewakili okey, katakan 1 kilometer. 1 kilometer. Jadi kita just darab 18 darabkan dengan 18 darabkan dengan 1 kilometer. So akan dapat 18 kilometer. Itu je sebenarnya. Tapi yang penting jalur kertas ini akan dapat mengukur jarak melengkung ini dengan lebih mudah. Berbanding kalau kamu guna kalau kamu guna benang. Sebab benang dia kecil. Benang kalau kamu nak tanda, mungkin nak tanda susah. Sebab benang tu dia akan bersimpul. Tapi kalau jalur kertas senang. Kita tekan aja, kita tandakan, tekan, kemudian kita boleh pusingkan kertas tu. Kemudian kita ukur sini, kemudian kita gerakkan ke sini. Kemudian kita gerak ke sini, pusingkan dia sampai sini. Kemudian kita gerakkan dia sampai sini. Dan kita gerakkan dia.
Jadi jalur kertas lebih mudah. Dalam peperiksaan, okey, geografi tingkatan 2, kamu kalau ada jarak apa jalur kertas ni memang mudah untuk mengukur jarak. Baik. Ada sebarang pertanyaan nak tanya ke? Ada mana-mana yang tak faham? Cikgu, Ya. dalam peperiksaan ada guna pembaris ni ya? Pembaris Ada ni. Ni. Bukan. Pembaris yang mana? Yang mana? Yang ini? Ke yang mana? Pembaris yang mana? Ini bukan pembaris yang ini bukan pembaris. Jalur kertas. Ini adalah jangka sudut. Jalur kertas cikgu. Jalur kertas ni, jalur kertas ini memang tidak disediakan oleh guru kamu. Kamu kena sediakan sendiri. Kamu kena buat sendiri. Kena prepare lah. Kena prepare. So itu sebenarnya jalur kertas ini. Okey. Jadi baik. Sekejap cikgu betulkan kamera cikgu. Okey, baik. Okey, baik. Sekarang, faham tak? Faham cikgu. Faham Kalau cikgu tak benarkan takut suspek meniru, tak. Sebenarnya, dia tak akan takut tentang meniru. Sebab apa tahu? Sebab sebenarnya, memang jalur kertas itu nak tiru apa? Nak tiru apa dengan jalur kertas ni? Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Sebenarnya jalur kertas ini digunakan untuk mengukur. Jadi tidak ada apa-apa. Dan jalur kertas ini, kamu sebenarnya boleh simpan dalam kamu punya geometry set tu. Maknanya dalam geometry box ni. Boleh simpan dalam tu. So just in case kalau kamu nak guna, untuk mengukur jarak, kamu boleh gunakan dia. Boleh gunakan dia supaya kamu boleh dapatkan ukuran yang tepat. Ukuran yang tepat untuk mengukur jarak melengkung. Okey. Ada soalan nak tanya? Okey. Ada tak soalan nak tanya tentang jalur kertas ya? Boleh faham ke? Sampai cikgu tunjukkan satu-satu macam mana cara. Ya. Cara-cara macam mana nak buat ukuran menggunakan jalur kertas. Jadi kalau katakan cikgu sekolah kamu tak ajar, cikgu at least cikgu dah ajar dan kamu dah tahu. Ya, at least kamu dah tahu. So itu berkaitan dengan cara-cara menggunakan jalur kertas. Jadi cikgu harap kamu semua dah faham cara-cara menggunakan jalur kertas. So jalur kertas lebih senanglah berbanding menggunakan benang. Dan kalau mengukur jarak menggunakan jarak lurus senang. Kalau jarak lurus menggunakan skala lurus memang senang. Just satu lagi kegunaan dia iaitu boleh menggunakan jangka tolok. Jangka tolok tu maknanya kedua-dua yang tajam tu kamu boleh terus letakkan di X, kedua-dua X itu maknanya di sini, di sini dan juga di sini, maka kamu boleh terus dapat ukuran dia. Letakkan di pembaris dan ukur berapa sentimeter. Nampak tak? Letakkannya di skala lurus di sini dan di sini. So dapatlah dia 12 cm macam tu. Itu menggunakan, ini dipanggil jangka apa ni? Ini dipanggil jangka tolok. Ya, jangka tolok. Jadi senang saja. Dan kalau untuk mengukur jarak melengkung, yang ini jarak melengkung yang cikgu cakap ni. Kalau jarak melengkung ni, nak ukur daripada D ni, dia akan turun ke bawah, kemudian dia naik ke sini, sampai ke sini. Kalau guna pembaris memang tak boleh. Menggunakan pembaris memang tak boleh. Jadi caranya ialah, sama ada gunakan benang, gunakan benang ataupun guna jalur kertas. Guna jalur kertas. Tapi
Logik tak? Ni kalau cikgu nak tanya kamu lah Kalau guna benang, kalau jalan raya tu sebesar ini, ya sebesar ini, okey, memang ataupun sungai ni sebesar ini tak ada masalah. Tapi korang perasan tak? Cuba korang tengok betul-betul. Tengok betul-betul tangan tu. Tengok tangan tu. Tangan tu kecil. Maknanya betul tu besar. Betul tu besar, kamu nampak tak ada pegang benang tu macam mana? Okey. Benang tu macam seolah-olah panjang je peta ni. Besarnya peta ni. Tapi kalau kamu tengok dengan tangan macam tu, takkanlah panjang ini yang cikgu tunjuk ni, panjang ini 8 cm. Logik tak dia kata 8 cm? Logik tak? Sedangkan yang ini pun dah pakai, ini pun dah 15 cm. Takkan panjang macam ni 8 cm. Betul tak? Kan? Bermakna gambaran sebenar bila guna benang ni tak betul. Sebenarnya gambaran sebenar untuk menggunakan benang ni hakikatnya nampak macam senang. Hakikatnya jari kamu lebih besar daripada ni. Maknanya jari kamu macam ni. Macam ni. Okey. Macam ni. Dan yang ini sebelah ni macam ni. Okey. Yang jari kamu pun semua nak pegang benda tu kan. Nak pegang benda tu. Jadi, dengan jari yang besar tu, benangnya yang kecil tu, kamu nak bengkak-bengkokkan dia memang susah lah. Ini contoh. Jadi, sebenarnya cikgu tak menggalakkan guna benang sebab susah. Sebab dia mudah untuk bersimpul-simpul. Jadi, cara yang paling mudah, gunakanlah jalur kertas ini. Dia lebih mudah. Mudah nak dipegang, mudah nak dipusing-pusingkan, tidak bersimpul-simpul. Itu lebih mudah. Nampak tak? Jadi ini adalah kita kata sebagai teknik menggunakan jalur kertas. Tapi dah dapat jalur kertas sama juga. Okay, in the end apa yang kita kena buat? Iaitu kita kena ukur daripada 0 cm ni sampailah 8 cm ni. Kita kena rentangkan dia. Rentangkan benang tu ataupun kita rentangkan dia punya jalur kertas itu untuk mengukur. Di sini dia kata jarak dari titik C ke titik D ialah 8 cm. So skala peta ialah 1/100,000. Bermakna 1 cm mewakili 1 kilometer. Jadi jarak sebenar Sungai Jernih dari titik C ke titik D ialah 8 kali 1 kilometer. Jawapannya 8 kilometer. Okey. Jadi ini kegunaan jarak dan juga kegunaan skala dan juga bagaimana untuk kita gunakan jalur kertas untuk membuat ukuran. Baik. Dan menentukan jarak sebenar berpandukan skala pada peta. Bagaimana kita boleh menukarkan jarak tempat di atas peta kepada jarak sebenar di atas permukaan bumi? Yang ini, okey. Baik. Kalau, kadang-kadang soalan-soalan geografi kadang-kadang mengelirukan. Sebagai contoh, kalau soalan tanya, jarak lurus. Cuba anda ukur jarak di antara Khairul dengan balai polis mengikut langkah mengukur jarak yang telah dipelajari. Baik, kalau dia kata jarak lurus, maka kamu boleh terus daripada rumah Khairul ini, terus dia ukur jarak lurus sampai balai polis. So itu tak ada masalah. Boleh guna pembaris terus. Atau boleh guna benang terus. Atau boleh guna jangka tolok terus. Kalau jarak lurus, memanglah dia dapat ukuran 9 cm. Tetapi kalau dia kata jarak mengikut jalan raya, soalan selalu tanya jarak mengikut jalan raya tau. Khairul Amni ke? Tak, bukan. Jadi kalau jarak mengikut jalan raya daripada rumah Khairul pergi ke balai polis, kamu kena ukur daripada jalan ni tau.
Daripada sini kamu ukur panjang jalan ni. Okey, kemudian kamu dah dapat ukuran sini, ukur pula jarak jalan sampai balai polis. Maknanya kamu kena ukur yang ini, kena ukur, kemudian yang ini pun kena ukur supaya dapat jawapan yang sebenar. Ini cara ukuran apa? Jika soalan bertanya tentang jarak rumah Khairul ke balai polis melalui jalan raya. So, fahami kehendak soalan. Yang ini dia minta jarak lurus. Okey. Jadi kena faham kehendak soalan. Nak jarak lurus ke nak jarak mengikut jalan raya? Jadi itu yang paling penting untuk pengetahuan kamu. Okey. 12.1 kilometer. Okey, kalau ikut jarak jalan raya kan. 12.1 kilometer. Samalah macam ni. Okey. Kira jarak sebenar tempat yang berikut menggunakan skala pecahan wakilan 1:100,000. Jarak dari balai polis ke sekolah melalui jalan raya. Nampak tak dia kata melalui jalan raya menggunakan pembaris. Kalau balai polis ke sekolah. Balai polis ke sekolah, mana balai polis, mana sekolah. So kalau kita tengok, balai polis mengikut jalan raya kan, dia kata. So kena ikut jalan raya ni. Daripada balai polis, okey, sini, ukur kat sini jalan raya ni. Kemudian ukurlah ke sekolah. So kena kira jarak yang jalan raya yang ini dan juga kena ukur jarak yang ini. Jadi kena ikut jalan raya. Begitu juga kalau jarak lurus dari hospital ke rumah Khairul menggunakan jangka tolok. So gunakan jangka tolok. Nampak Okey, soalan ada tanya tentang jangka tolok. So bermakna geografi tingkatan 2 kamu perlu ada jangka tolok ni. Okey, untuk mengukur jarak. Okey, menggunakan jangka tolok ini. Okey, dah ada jangka tolok, okey, ukur letakkannya di dua-dua tempat itu dan kemudian letakkannya di pembaris untuk dapatkan ukurannya. Jadi itu paling penting. Dan kalau jarak Sungai Meranti dari titik P ke Q mengikut sungai menggunakan benang. Okey. So soalan ada tanya menggunakan benang, bermakna daripada P ke Q. Daripada P ni ke Q ni. So kalau kita lihat, dia akan melalui selekor jarak melengkung. Jarak melengkung. Bila jarak melengkung, gunakan, dia kata gunakan benang. Tapi sebenarnya gunakan jalur kertas pun boleh. Yang penting dapat jawapan. Yang penting dapat jawapan. Jarak pada peta tu. Gunakan jalur kertas untuk memudahkan kamu mengira. Baik. Boleh faham ke ni? Boleh faham ke apa yang kita bincangkan pada hari ini? Tentang Boleh. jarak. Boleh okey, baik. Jadi hari ini apa yang kita pelajari berkaitan dengan bab 1. Bab 1 apa yang kita telah pelajari pada hari ini sebenarnya adalah berkaitan pertama sekali skala lurus. Skala-skala seperti skala lurus, skala penyata, pecahan wakilan. Dan kemudian kita juga ada jarak, iaitu jarak terbahagi kepada 2, jarak mutlak dan juga jarak relatif. Dan kemudian bagaimana jarak mutlak dan jarak relatif ditentukan. Kita dah tahu kat situ. Dan kemudian bagaimana untuk menjawab soalan yang kita kata bagaimana nak buat jawapan tentang soalan esei, soalan struktur. Dan kemudian bagaimana menentukan jarak sebenar menggunakan skala. So kita dah gunakan pelbagai kaedah seperti kita gunakan pembaris, kemudian juga kita telah menggunakan jarak lurus untuk apa? Untuk pembaris, untuk dapatkan jarak lurus. Jarak melengkung pun kita dah gunakan jalur kertas.
Okey, jala kertas dan juga kita dah tahu guna jangka tolok. Okey, dan juga kita telah lihat okey bagaimana untuk mengukur dan mendapatkan jarak-jarak sebenar di atas peta dan di atas permukaan bumi. Jadi itulah yang kita pelajari hari ini dan dah habis pun dah bab 1. Dah habis pun dah bab 1. Okey. Adakah okey, so cikgu nak tanya, adakah cikgu ajar terlalu cepat? Tak ada Betul. Okey, boleh faham Boleh faham. Okey, terbaik Adif. Bukan apa. Kadang-kadang bukan salah cikgu benda tu cepat tetapi benda tu yang sikit. Benda tu yang sikit.